Ringkas tentang tajuk yang akan kami bicarakan pada hari ini, iaitu sistem kekeluargaan menurut Islam dalam kalangan umat Islam di Malaysia pada masa kini. Jadi, konsep nilai-nilai kekeluargaan dalam Islam adalah penting kerana bukan sahaja Al-Quran menggalakkan nilai-nilai ini, malah hadis juga menerangkan bahawa Nabi Muhammad SAW menggalakkan adalah contoh terbaik yang mengamalkan nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi di kalangan ahli keluarganya. Oleh itu, keluarga adalah tunjang utama dalam pembinaan masyarakat bertamadun. Okey, jika nilai kekeluargaan ini terancam dan dalam bahaya, seluruh masyarakat juga akan merasai akibatnya. Seperti yang kita dapat lihat pada zaman moden ini, kes-kes yang berkaitan kekeluargaan seperti penceraian sering berlaku dan semakin berleluasa dalam kalangan umat Islam. Baiklah, saya akan teruskan temu bual kita dengan memperkenalkan informa kita iaitu Ustaz Azhar dari Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustaz Azhar, apa Bismillah, khabar? baik. Okey, boleh Ustaz perkenalkan diri Ustaz terlebih dahulu sebelum kita mulakan temu bual kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jemputan sebagai penemu ramah lah untuk program ini. Dan saya perkenalkan diri saya, nama saya Dr. Azhar bin Muhammad. Saya mengajar di Universiti Islam Antarabangsa sejak dari tahun 1999 sehingga kini lah. Lebih kurang 24 hingga 25 tahun gitu. Dan saya mengajar dalam bidang bahasa Arab ataupun dalam division kami di UAE dipanggil division bahasa Al-Quran. Dan pengajian saya bermula daripada 1997 grad di Al-Azhar dan kemudian 2005 di Universiti Melaya bidang master dan bidang PhD di Universiti Sains Islam Malaysia tahun 2014. Dan saya lahirlah kelahiran di sini di Kuala Lumpur pada tahun 1973, mempunyai 6 orang cahaya mata, 4 perempuan dan 2 lelaki dan 2 menantu, seorang cucu lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih juga Ustaz kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu bual pada hari ini. Baiklah, jadi Ustaz brief macam nak kami panggil doktor ke Ustaz? Mana-mana pun tak kisah. Okey, baiklah. Hmm. Okey, jadi kita mulakan dengan soalan pertama kita iaitu, Ya. apakah hikmah perkahwinan dalam Islam? Boleh Ustaz terangkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sebagai permulaannya kita lihat kepada perbincangan maksud nikah itu sendiri. Di dalam Islam, pengertian nikah itu artinya percampuran. Nikah tu makna percampuran. Dan matlamat pada pencampuran itu ialah hubungan yang dihalalkan oleh Islam. Kemudian matlamat dia begitu banyak, antara kebaikannya ternyata dalam Al-Quranul Karim surah Ar-Rum ayat yang ke-21, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Maksudnya dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu menjadikan bagi kamu dari diri kamu pasangan-pasangan supaya kamu merasa tenang terhadap pasangan-pasangan tersebut. Dan Allah jadikan di antara kamu berpasang-pasangan itu supaya melahirkan perasaan
kemesraan dan kasih sayang. Sesungguhnya pada tanda demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi kaum yang berfikir. Jelas dalam ayat ini menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala yang maha berkuasa yang telah menetapkan dan mentakdirkan bagi setiap manusia hidup atas muka dunia ini sudah mempunyai pasangan masing-masing. Dengan pasangan itu, hikmahnya ada dua perkara. Mereka merasa tenang dalam perkahwinan itu. Betul, perkahwinan itu matlamatnya untuk merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Bila contohnya lah seseorang yang dalam keadaan bujang bagi pihak lelaki setelah berkahwin, ada pasangan yang boleh menguruskan hidupnya, makan, minum, pakainya. Ada pun bagi pihak perempuan pula yang sudah berkahwin, ada orang yang melindunginya. Ya, itulah suaminya yang dihalalkan oleh agama sebagai suaminya, memberi nafkah, mendidik dia dan juga anak-anaknya. Dan yang keduanya untuk menimbulkan perasaan kasih dan sayang. Artinya bila perkahwinan itu sudah berlaku akan muncul kemesraan dan juga kasih sayang. Yang mana tidak akan muncul ataupun tidak akan merasai kasih sayang dan kemesraan itu bagi mereka yang belum berkahwin. Jadi kalau orang rasa tenang dengan pasangan yang belum halal, merasa mesra dan kasih sayang itu semuanya fake belaka lah. Palsu. Ya? Ini Quran kata ni. Suatu Allah mulakan ayat tu dengan antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi kita dah rasa dah kemesraan itu sebelum perkahwinan. Bila dah berkahwin sebenarnya kemesraan tu sebenarnya tak ada. Sebabnya masing-masing sebenarnya bersikap dan bertindak secara tidak sebenarnya. Satu pentingnya setelah melaku perkahwinan tu akad tadi, itulah hikmah dia. Lelaki akan rasa aku dah ada tanggungjawab sekarang. Oh, aku dah kena urus isteri aku. Pastikan pendidikan dia, kerohanian dia, zahir batin dia semua terurus. Bagi isteri pula, oh aku dah ada suami, sekarang aku wajib mentaati suamiku, berkhidmat untuk suamiku, untuk suamiku, macam-macam lagi lah. Itu dia. Bila ada anak, oh aku rasa sayang anak, kasih kepada anak. Itulah dia. Allah Ta'ala alam. Jelas Baiklah, jelas Ustaz. Okey, seterusnya, apakah kepentingan keluarga itu sendiri dalam sesebuah perkahwinan, Ustaz? Kepentingan keluarga tadi sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran surah Rum tadi tu, maknanya kita bila berkeluarga sebenarnya kita mengeratkan hubungan silaturrahim. Pertamanya kita dengan isteri kita dengan kita lah, suami lah. Maknanya sebelum ni kita tak kenal. Jadi perkahwinan tu kita saling kenal mengenali antara satu sama lain. Kan? Bila kita ingat tak patah Melayu kata, bila tak kenal maka tak cinta kan. Bila kita sudah kenal isteri kita, isteri sudah kenal suami dia, perasaan cinta tu wujud. Bila dia wujud, maka itulah satu rahim. Satu. Keduanya, kita lihat sebab itu dalam Islam menggalakkan perkahwinan jauh, jangan dekat. Contohnya sepupu dengan sepupu ni tak digalakkan sangat sebenarnya sebabkannya dia kenal orang yang ada dalam keluarga dan saudara mara dia sendiri. Mungkin jauh sikit dia, tak jauh banyak lah. Contohnya orang Kuala Lumpur kahwin dengan orang Perak umpamanya. Kan? Kenal lah dia orang Perak. Bersaudaralah dia dengan orang Perak saudara dengan orang KL. Orang Johor kahwin dengan orang Perlis jauh-jauh ni. Maka dia jadilah satu keluarga. Tu kepentingan dia. Jadi maknanya dia mewujudkan zuriat keturunan dia daripada dua tempat yang jauh menjadi dekat. Baru dia kenal pula pak mertua dia, mak mertua dia sama ada pada pihak lelaki atau pihak perempuan. Kemudian beripaduai. Inilah kepentingannya keluarga. Dengan keluarga tu pula kita kena ingat kita sudah menjadi satu anggota, satu kumpulan, satu kita panggil masyarakat. Kan? Itulah kepentingan dia. Yang berikutnya pula tak tahu yang keberapa, dua ketiga tadi. Mana ketiga lah, bila kita dah ada wujudkan keluarga, berarti kita dah mewujudkan masyarakat. Macam disebut tadi dalam mukadimah tadi kan, Puteri sebut tadi, betul lah. Bila kita kata institusi perkahwinan bila dia terancam, maka dia melibatkan
ancaman terhadap masyarakat. Sungguh betul. Itu memang betul. Kalau kita tak didik masyarakat, anak kita, isteri kita dengan cara didikan yang betul, maka dia boleh mengancam kepada masyarakat sebab individu yang bernama isteri, individu bernama anak, lelaki dan perempuan, mereka hidup dalam masyarakat. Itu pentingnya keluarga. Bila kita didik betul-betul melalui perkahwinan yang sah dengan pendidikan yang benar, manhaj dan sistem betul, insya-Allah dia akan menjadi masyarakat yang betul, yang benar dan masyarakat yang baik. Dia bayangkan kalau orang tak kahwin. Dia tak kahwin, macam mana nak wujudkan keluarga? Tiba-tiba jumpa mana-mana perempuan je, lelaki jumpa mana perempuan, perempuan jumpa mana lelaki, tiba-tiba deal terus jadi keluarga. Tak mungkin berlaku gitu. Dia mungkin mesti ada ikatan. Macam kita lah, kita bila kita nak involve tempat kerja, kita mesti interview, kemudian daftar nama, kemudian lapor diri, kemudian menjadi salah seorang pada worker tempat kerja tersebut. Betul? Baru kita diiktiraf sebagai bekerja tempat. Macam you all semualah kan belajar mana ni? UniKL UPTM. University Putra. UPM. Okey, Politek Malaysia. okey. Dia jadi student, you kan mesti daftar diri dulu, lapor diri kan, betul tak kan? Jadi macam tu keluarga. Bila keluarga ni yang mengesahkan nama keluarga ni lah perkahwinan. Itu dia. Allah Taala alam. Baiklah, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang sangat jelas tu. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga, iaitu soalan yang seterusnya. Walaupun Ustaz dah jelaskan sedikit tentang fungsi perkahwinan, tapi saya nak tahu juga, apa itu fungsi perkahwinan selain daripada untuk mengelak daripada maksiat? Okey, bagus soalan tu sebenarnya kan. Pertamanya kita kena ingat, tak ada jalan yang baik mengelak daripada perkara buruk terjadi melainkan dengan melalui sistem atau syariat atau ajaran yang telah disusun oleh Allah Ta'ala. Secara logik akalnya lah, siapa yang cipta kita? Jawapannya lah Allah Ta'ala. Bila Allah telah cipta kita, dia tahu dah kita ni apa, kita ni siapa, kita ni bagaimana, kita ni kenapa. Maka Allah wujudkan sistem perkahwinan tadi itu. Baik, semua orang tidak dapat menafikan, baik lelaki baik perempuan, masing-masing mempunyai nafsu dan syahwat. Ni benda tak boleh kita nafikan. Sebab manusia dia bukan plastik, dia bukan kayu, dia bukan besi. Plastik, kayu, besi, kita letaklah kayu jantan, kayu betina, plastik jantan betina, tak dia apa. Sebabkan dia plastik. Hatta haiwan ni pun bila kita letakkan dia jantan dan betina, sebagai contoh, minta mak cakap lah, kita guna istilah jantan betina pasal binatang kan mana? Dia dah ada fitrah dia. Fitrah apa? Nature. Benda tak payah dididik, tak payah diajar. Dia tahu sendirilah. Apatah lagi makhluk yang bernama manusia yang Allah beri dia akal. Allah beri dia nafsu. Cumanya Allah ajar kita macam mana nak manage kita punya nafsu melalui perkahwinan. Itu jelas. Okey, baik. Jadi perkahwinan pertamanya mengelak seseorang daripada berlaku dosa dan maksiat kerana hubungan yang tidak halal sampai bila tidak ada syariat yang boleh menghalalkannya melainkan syariat Islam melalui perkahwinan atau pernikahan. Ada akad lah lelaki perempuan tu. Yang keduanya, perkahwinan dalam Islam juga sebenarnya macam mana saya sebut dalam Quran sebut tadi kan, dalam surah Ar-Rum ayat 21, sebab dia nak menunjukkan bahawa Islam menggalak kita hidup berkeluarga dan berzuriat. Itu sebenarnya. Fitrah manusia ni, dia bila katakan, contoh kan, dia kata, aku punya desire, kehendak sebagai lelaki dan kehendak sebagai perempuan sudah selesai. Lepas tu akan timbul satu persoalan lagi. Kita kena ada zuriat lah. Nampak tak? Jadi, keduanya Islam tahu dah aturan macam mana perasaan manusia. Dia tahu dah tadi perasaan manusia dia lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Sahabat nafikan. Kemudian setiap pasangan mesti dia nak anak. Dah ada anak pula, dia nak ada keluarga lah. Oh, pun nak dia menantu pula. Dia nak anak lelaki dia berkahwin, nak perempuan dia berkahwin. Itu sebenarnya. Bila sudah ada keluarga tadilah, maka wujudlah kasih sayang. Oh, ini ayahku, ini saya punya suami, ini saya punya isteri, this is my husband, this is my wife. Ini saya punya grandpa, ni grandma, this is grandchild. Tahu tak? Ini dalam Islam. Allah letakkan benda tu diatur ke dah. Wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Surah An-Nisa ayat pertama. Daripada percampuran Adam dan Hawa tu jadilah manusia pun dengan sifat yang sama. Ada lelaki perempuan, maka dia akan berkembang biak lelaki dan perempuan. Jadi Islam dia suruh kita
berkeluarga, berzuriat. Okey, yang ketiganya dia suruh kita letakkan diri ni ada tanggungjawab. Nafkah, zahir dan batin. Suami bila ada isteri dia mesti menafkahi isteri. Zahir dan batin. Bila ada anak dia menafkahi anak itu. Bagi makan, minum, pakai, dia pelajaran, pendidikan, semua sekali. Ini Islam nak. Jadi Islam nak hidup masyarakat tu masing-masing tanggungjawab. Bayangkan, kita jumpa budak. Tanya, siapa bapa, siapa mak, tak tahu siapa. Macam mana agak perasaan kita dan perasaan budak tu. Budak tu dia kata, aku tak ada bapa, tak ada mak. Betul kita pula dia tengok budak ni, dia tak ada bapa, tak ada mak. Jadi apa sudah rasa anggapannya? Kalau orang baik, kan, kita akan rasa kesian buat anak angkat ke letak bagi masyarakat. Kalau orang tak baik, dia tak akan letakkan kepada masyarakat. Baik dia jual je. Jual dia punya buah pinggang, jual jantung dia. Betul tak? Berasa nak? Ini Islam letakkan, kita nampak saja budak, timbul rasa sayang. Orang tak ada anak, dia akan rasa sayang dengan budak. Bila dia ada anak, dia akan sayang anak dia, sayang dengan mana-mana budak. Yang keempat, timbul perasaan kasih dan sayang. Jadi Islam nak begitu. Wujud budaya, orang kata apa, hidup ada nilai. Nilai manusia mengikut syariat. Oh ni pasangan yang halal. Anak beranak dia halal belaka. Kan? Ada cop jakim halal lah. Kemudian ada kasih sayang. Itu ada tanggungjawab. Itulah dia. Antaranya lah yang disuruh oleh galakkan oleh agama. Allah Ta'ala alam. Okay, baiklah. Terima kasih Ustaz. Okay, jadi saya bagi peluang untuk member lain pula untuk menemu pada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, saya ada soalan. Untuk anak-anak yang dah berkahwin kan, wajar ke kalau ibu bapa untuk duduk sekali dengan anak-anak yang dah berkahwin? Okey. Sebenarnya beginilah. Ini cerita kalau orang dah kahwin tu mak apa nak duduk sekali itu maksud dia kan? Bukannya pasangan berkahwin dengan mak apa. Betul kan? Betul. Sebenarnya ginilah. Dalam Islam sebenarnya kita kena tahu, saya kata kena tahu peranan. Peranan, tanggungjawab, dan saya ambil istilah yang agak kita panggil macam bombastik lah, kuasa. Bila seorang perempuan dia dah berkahwin, dia kena ingat suami dia ganti mak bapak dia. Apa maksud saya ganti mak bapak tu? Berarti ketaatan tu sudah berpindah. Dia wajib mentaati suaminya 100%. Dan walau bagaimanapun, si suami, macam tadi bila perkahwinan nanti dia akan duduk sayang, belah kesian, ihsan dah. Suami pula jangan orang kata, pertama guna kuasa seboleh-boleh maksimum ataupun menyalahgunakan kuasa. Contoh, kalau konon-konon mentang-mentanglah dia suami ada kuasa kan, aku tak benarkan mak bapak engkau duduk dengan aku. Contoh, pertama cakap lain di bahasa, kita kata bahasa, orang kata bahasa rojak lah, bahasa seharian. Kan? Dia tak ada, dia kena ada belah ihsan. Kena belah ihsan. Belah ihsan kena ada. Oh, kesian juga pasal mak bapak dia tak ada rumah, susah ke ataupun ada anak dia. Dia kena ada ihsan. Isteri pula jangan ambil kesempatan. Mentang-mentang suaminya lembut-lembut je kan. I tak kisah. I buat macam mana pun dia akan ya saja. Jangan. Minta izin. Bang, minta izin kalau mak saya, ayah saya duduk sekali, boleh tak? Itu penting. Dia terasa dirinya suami. Gitu. Okey. Yang keduanya pula, sekarang ni suami pula bawa mak dengan dengan bapa, nanti dengan mak bapak dia duduk sekali. Situasi berbeza lah. Kan? Isteri tak boleh kata apalah, kena ikut saja. Soalan sekarang timbul, wajar ke tak wajar? Kewajaran itu berlaku bila mana ada persefahaman. Tak ada persefahaman, persetujuan tu yang tak wajar tu. Sebenarnya. Okey? Tetapi walau bagaimanapun, bagi mak bapak sendiri, sebenarnya perasaan mak bapak semua sama. Dia tidak akan duduk sama anak dengan menantu, melainkan kalau sudah terpaksa. Dan mungkin tempohnya tidak begitu panjang untuk berterusan, mungkin sementara waktu. Okey, kalau saya kata tak wajar sebab apa? Sebab di sana kita kena faham, suami isteri ni dia privacy. Dia privacy sebenarnya kan. Bila mana mak bapak tu ada, mungkin privacy tu terganggu. Tetapi bila sebabkan yang tadi, bila suami isteri, saya tak nak sebut anak lah. Suami isteri tadi dia fikir balik. Pasal apa aku kahwin? Sebab aku nak mewujudkan perasaan kasih sayang bersama keluarga. Jadi mungkin dia akan boleh menerimanya dan perkara yang tak wajar akan jadi wajar bila masing-masing fikir mak bapak awak, mak bapak aku, mak bapak aku, mak bapak awak juga.
Itu akan berlaku. Jadi dengan demikian kewajaran itu berlakulah. Tapi bila masing-masing dia tak bersepahaman, tak berlakulah kewajaran. Apatah lagi bila mak bapak tadi mencampuri urusan anak-anak. Lepas tu urusan anak-anak, maksudnya suami isteri ni, dia suami pertama, isteri kedua. Jangan ada third party, pihak ketiga. Bila mak bapak duduk sekali, yang tak diwajar tu jadi ada pihak ketiga. Itu. Ya, itu yang jadi masalah sebenarnya. Jadi kalau kita tengok kesimpulannya sebenarnya, duduk berasingan tu lebih baik. Tetapi ada kalanya baik bila masing-masing rela merela. Apatah lagi bila anak lelaki nak buat ihsan pada kedua orang tua dia. Mungkin sebab sakit, dia perlukan mak bapak dia duduk sama dia. Mudah. Itu tak apa. Sebagai isteri tak ada nak halang. Sebab itu tanggungjawab anak lelaki. Tanggungjawab anak lelaki ni tidak akan habis walaupun dia sudah berkahwin. Sama ada isteri dia 1 ke 2 ke 3 sampai 4 dia pun tetap itu mak bapak dia. Tapi bila perempuan berkahwin dengan seorang lelaki, dia kena ingat bapak dia, mak dia memang tetap mak bapak, tapi yang kuasa paling besar, yang mesti minta izin, wajib dia taatlah suami dia. Ada saya kata bila masing-masing faham, tahu, simpati, tolak ansur, kewajaran berlaku. Salah satu dan 4 tak ada tu, maka dia tak wajar. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam. Faham Ustaz. So soalan kedua saya ni dia macam ada lebih kurang, dia ada sentuh lah apa yang Ustaz cakap tadi tentang tanggungjawab. So saya nak tanya, pada pendapat Ustaz lah, apa yang akan terjadi kalau sekiranya suami tu dia bertukar tanggungjawab dengan isteri dalam dia punya keluarga. Maksudnya contoh, biasanya lelaki akan jadi provider kan, yang akan memberi nafkah semua tu, tapi kali ni lelaki yang duduk rumah jaga anak semua, tapi perempuan isteri yang keluar untuk bekerja. Okey, saya akan jawab dengan jawapan lebih luas lagi lah. Sebab saya tadi ada baca kat soalan tu sebelum ni. Sebab saya nampak ginilah. Pertama sekali, kita mesti memahami siapa yang wajib mencari nafkah. Provider lah. Istilah tadi kan. Dia menyediakan segala-galanya. Suami sebenarnya. Kenapa Allah Ta'ala beri tanggungjawab pada suami? Sebab dia tahu dah. Macam tadi kan, Allah cipta manusia. Dia tahu dah manusia ni. Jenis lelaki ni, dia tak sama dengan perempuan. Dari sudut fitrah. Dia panggil fitrah, nature dia. So, sebab itulah, suami ni, dia punya tanggungjawab sebenarnya berat dan besar. Salah satu yang besar yang berat tu, bukan maksudnya bagi nafkah je, banyak lagi. Tapi antara yang berat tu, menyediakan nafkah. Itu sangat penting. Bila dia menjalankan tanggungjawab dia, berarti dia sudah menjalankan tanggungjawab yang Allah telah perintahkan kepada dia. Sebenarnya. Itu dalam Islam lah. Kita ambil Islam mana dalam Quran lah, hadis, dalam syariat, dalam hukum Islam. Okey, sekarang kita lihat kenapa ada trend orang yang suami jadi macam husband suri rumah lah kan. Housewife pula jadi kan. House husband kot. House husband. House husband. Kemudian isteri nak pergi kerja. Memang ada orang tempat saya pun kat sini pun ada tu kerja. Saya tanya sendiri, memang kawan lama masa kecil-kecil dulu, dia kata aku sekarang jadi suri rumah, isteri aku kerja, dia kata. Dalam Islam gini, kalau ada persefahaman, dia setuju tak apa. Tetapi walau bagaimanapun, perkara ni dia akan tahan lama. Yakin percayalah. Sebab apa? Hujah saya sebab kerana dia melanggar fitrah. Kalau nak lebih jelas lagi, sinilah contohnya kan. Contoh. Memang contoh ni kelakar sikit lah. Bayangkan seorang lelaki berwatakkan perempuan. Dia akan jadi real perempuan ke tu pun tak real. Contoh kan, mungkin dia punya muka boleh licin-licin macam perempuan. Gerak-gerik lembut. Tapi jangan pun dia tak boleh buang halkom macam ni. Tetap agak timbul. Kan? Kalau cicak masuk baju dia, tetap dia akan menjerit agak. Hoi! Kan? Dia tak akan tak ada. Macam kan? Itu memang kelakar contoh. Jadi sebab itu bila kita katakan dia tadi, dia jadi orang kata apa, suri rumah. Sampai bila bertahan. Sebab itu kan fitrah dia. Fitrah dia lelaki dah akan cari nafkah. Dan isteri kita kena ingat. Fitrah dia sebenarnya walaupun dia boleh bekerja. Tapi macam mana pun dia tetap akan suri rumah. Tu kata orang tua kita kan. Belajar pandai macam mana sekalipun, tetap ke dapur. Kena faham maksud tu. Bukan merendahkan kaum wanita. Sebenarnya itu meninggikan martabat wanita sebenarnya. Sebab wanita ni dia ada PhD ke, dia datin ke, dia datuk ke, dia tasri sekalipun. Tanggungjawab dia provide untuk apa yang suami dia mahu. Makan, minum, pakai. Betul tak? Bukan saja ke dapur. Dia lah ke laundry rumah. Dia lah pergi cidai baju. Dia basuh baju. Betul tak? Jadi itu fitrah. Sebab itulah
bagi pandangan saya, dia tidak akan bertahan lama. Dan itu adalah satu kesalahan yang banyak berlaku. Walaupunlah Islam kata benda ni benda muamalat. Muamalat ni boleh hubungan manusia-manusia, dia boleh deal lah. Okey, saya setujulah, saya bekerja, you lah duduk rumah jadi jaga anak. Itu boleh, tapi tidak akan bertahan lama sebenarnya. Dan kerana itu sebenarnya bertentangan dengan fitrah. Kan, walaupun dalam hukum Islam menjelaskan pula asalnya suami wajib cari nafkah. Kecuali kalau suami dia memang tak cari nafkah, cacat, sakit, berpanjangan, tu lain cerita lah. Tapi bila mana dia sihat walafiat, tak ada penyakit, tapi sengaja cari penyakit, nanti jawapannya akan penyakit lah sudah ni. Okey, kalau nak penjelasan lebih lanjut lagi, isteri contoh kan. Bila dia dah keluar rumah, fitrah dia sepatutnya duduk rumah banyak daripada keluar rumah. Dia dah bekerja mesti banyak keluar rumah. So di sana akan jadi benda yang kita kata mengundang fitnah. Sungguh. Fitnah ni apa? Dia jumpa lelaki yang mungkin lebih kacak, lebih handsome, lebih sado, lebih rajin. Walaupun mak bangla pun tak apalah, jadi juga tak ada hal. Mungkin begitulah, tak nak cakap lah kan. Ini contoh. Ya, benda ni mungkin akan berlaku. Sebab itu fitrah. Kan? Wallahu SWT alam. Faham sebab dalam Islam pun dah tunjuk macam tanggungjawab isteri, Ya. apa yang tanggungjawab suami apa. So untuk macam lagi senangkan kita, bolehkah Ustaz terangkan macam mana cara-cara untuk memilih pasangan yang betul mengikut Islam lah? Kejap. Senang ni. Saya sambung lagi kejap. Tuli arba' limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yada. Hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dua-dua sahih lah. Maksudnya dinikahi perempuan atau dikahwini perempuan itu dengan sebab empat perkara. Dengan sebab 4 perkara. Pertamanya kerana dia punya harta. Keduanya dia punya keturunan yang baik. Ketiga kecantikan dia. Yang keempat agama. Walau bagaimanapun Nabi menutupi sepotong hadis itu dengan mengatakan beruntunglah orang yang mendapat isteri yang beragama. Okey. Kita bincang sikitlah maksud hadis secara ringkas dan mudah difahami. Kalau kita tengok mula-mula Nabi sebut harta. Faham tak? Harta ni perlu juga. Bukan kita bergantung pada harta isteri. Kadang-kadang kita tak tahu apa berlaku yang akan datang. Kita tengok macam contohnya pengalaman COVID. Bila kata suami dah habis duit, isteri ada. Boleh pinjam lah. Boleh gunakan sementara waktu kan. Itu betul lah. Itu kelebihan dia. Yang keduanya, Islam juga menilai dari sudut keturunan. Carilah keturunan yang baik-baik. Kita panggil keturunan daripada orang yang soleh, ulama. Tak nak keturunan orang yang tak baik kan. Sebab contohnya pertama cakap lah. Bila keturunan itu terlibat dengan perbuatan yang keji seperti zina, maka dia lebih possible melahirkan keturunan zurat yang berzina. Orang yang zubillah. Okey, kemudian yang ketiga kecantikan. Perlu. Yang keempat agama. Tapi kenapa bila sebut agama itu terakhir, ulama kata bila agama ada, maka lahirlah kecantikan, keturunan yang baik, kan? Harta boleh jadi halal. Itu yang penting. Itu dia punya sifat yang keempat tu akan cover 3 yang pertama tadi. Ataupun juga tidak ada yang 3, jadilah yang satu pun jadilah agama sendiri. Maka bila setiap remaja dia faham benda ni, maka dia pertama sekali dia cari agama dululah. Agama tu sangat penting. Bagaimana dia memahami agama, bagaimana dia beramal dengan agama. Itulah ciri-ciri wanita yang menjadi idaman semua orang lelaki sepatutnya lah. Yang sepatutnya. Kalau seseorang itu dia nakkan harta. Kalau dah miskin dia tinggalkan isteri dia. Kalau keturunan insya-Allah kekal. Tapi itu pun kalau dia tengok keturunan juga. Kalau mungkin dia daripada kategori keturunan biasa-biasa, nak kahwin dengan bangsawan, dia sekejap juga. Tak edit juga. Tak kepanjangan. Kita kena ingat kisah di mana Zaid berkahwin dengan Zainab binti Jahsh, sepupu Nabi. Akhirnya Zaid bin Harithah, dia yang hamba berkahwin dengan berkahwin dengan sepupu Nabi, akhirnya terpaksa bercerai. Sebab kerana dia setiap hari kita panggil condemnkan suami dia lah. Sebab suami dia hamba kan, berbeza turunan kan, dan hamba dengan orang biasa. Jadi akhirnya bercerai. Akhirnya Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsh, sepupu Nabi sendirilah. Maka satu penting. Kecantikan sama juga. Bila kita pilih cantik ni dah akan hilang. Kan? Bila mana umur dia sudah meningkat, kan? Kedutnya sudah banyak, kan? Banyak dia punya wrinkle tu kan, kedut putih. Hilang juga kecantikan.
Saya sebab bab agama ni, daripada muda sampai ke tua dia rajin beribadat, rajin melaksanakan perintah Allah. Taat suami, taatkan perintah Allah dan Rasul. Ini kekal sebenarnya. Yang akan menyebabkan si suami tadi kalau nilai orang lain, tak sama dengan isteri aku ni. Itu dia. Kan? Allah SWT alam. Itulah dia ciri yang Nabi sebutlah untuk kita. So maksudnya kena cari yang sekufu lah. Yang daripada segi mentality tapi macam harta dia semua. Kalau boleh semualah. Kalau boleh tolerate. Sekufu ni sebenarnya gini tau. Kalau ikutkan dalam mazhab kita Syafi'i yang lebih berat sekufu ni. Kalau mazhab lain tak ada. Tapi macam mana pun bagus juga. Sekufu ni, terima kasihlah sebab tambahkan pasal sekufu ni. Dalam Islam pun sekufu ni dia ada adat. Dia ada adat. Adat ni kadang kira hukum juga. Betul. Macam contoh kita dekat, ada orang Melayu kan. Kalau suami dia, ni minta maaf cakap lah. Suami dia kata diploma. Isteri dia degree. Dia kalau ikutkan tak sekufu. Tapi sebab kerana mungkin keluarga anggap tak apalah kahwin. Tak apa. Tapi macam mana pun dalam Islam kena ambil kira juga. Macam tadilah. Pasal kisah tadi bersangkut paut dengan Zainab binti Jahsy dengan Zaid. Sebab dia tak sekufu. Kan? Itu timbul benda tu. Dia akan ada anggapan gitu. Tapi saya nasihat saya begini lah. Bagi orang perempuan kadang-kadang kita tengok zaman sekarang ni. Minta cakap lah. Bukan saya nak membimbang dan menakutkan. Tidak. Sebab saya dengar cerita pernah dekat sebuah IPTA. Tak sebut kat mana. Lecturer ni dia dah berumur lah. Perempuan lah. So dia tiap-tiap hari masuk ke dalam kawasan U tu. Yang pertama jumpa ni Pak Gad lah. Kan? Angkat tangan tiap-tiap hari. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Senyum dari suami dia. Suami dia Pak Gad je. Mungkin kerana dia punya level tinggi, mungkin dia doktor ke Profesor Madya, tapi dia tak kahwin-kahwin. Siapa nak kahwin dengan dia? Kan? Jadi, itu sudahnya lah. Kalau aku tak sekufu, tapi kalau dia rela, tak apalah. Itulah. Dia tak panggil, dia itu tak dipanggil sebagai apa? Rela dalam paksa. Tak ada. Itu sendiri rela dalam rela. Jadi itu dari Islam gitulah. Betul saya kata. Dia tak sekufu ni bukan sebabnya perkahwinan tu jadi haram ke tak sah. Tidak. Cuma daripada sebagai pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat ni kita kena faham tau. Dia bukan masyarakat di luar je. Kadang masyarakat dalaman pun tak. Kadang-kadang mungkin sudut bapa, mak, kan? Adik, ipar, duai. Itu penting. Dia akan pandang status. Okey. Allah Ta'ala alam. Faham betul kalau nak kahwin tu kena ambil kira. Macam bukan kita je suka-suka tapi family sekali. Kena ambil kira sungguh semua. Ya, betul. Panjang tu jawapan nak bagi tahu betul tu. Mak bapak kena rela. Betul. So, setakat ini soalan saya. Saya akan paskan soalan saya kepada rakan saya lah. Yang rakan tukar topik kepada topik penceraian pula dalam Assalamualaikum Ustaz. Salam. Jadi, saya nak bertanya mengenai penceraian lah. Okay, macam kita tahu sekarang kan ada banyak kes perceraian kan. Jadi pada pendapat Ustaz, kenapa kebanyakan masyarakat sekarang ini mereka memandang serong terhadap perceraian sedangkan mereka sendiri mempunyai sebab yang kukuh dan perceraian juga ni tidak dilarang dalam Islam? Okey, terima kasih soalan tu. Tapi sebelum saya jawab soalan tu, kita tengok ada hadis Nabi tentang cerai ni. Abghadul halal 'indallahi at-talaq. Benda yang halal mana boleh dibuat tetapi amat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itulah cerai. So sebenarnya benda ni memang tak salah tapi Allah murka. Okey, itu jelas kan? Itu kaedah lah. Kita dapat kita panggil satu guideline yang Nabi sebut benda yang Allah tak suka lah. Bahasa mudahnya. Walaupun boleh, itu cerai. Okey. Sekarang kita bincangkan pula macam kenapa masyarakat memandang perceraian itu satu benda yang serong. Sebenarnya ginilah, perceraian ini bukan suatu solution sebenarnya. Dan masyarakat kita kemungkinan, ni saya rasa saya punya assumption lah, mungkin masyarakat dianggap itulah. Tak eloknya sebab mungkin setengah orang dia terlalu cepat sangat. Maksud saya itulah, apa sikit cerai. Betul lah Islam, kalau kita banyak baca dalam hadis Nabi SAW, antara yang Allah murka tadi tu cerai dan antara yang menyebabkan seorang isteri tadi kan mendapat kemurkaan sisi Allah Ta'ala bila dia minta cerai dari suami dia. Okey? Dan ada hadis lagi apabila seseorang isteri yang tua minta suami dia menceraikan madu dia sebab dia takut jadi fakir miskin.
Ini antara banyak hadis-hadis kalau semak lah. Dalam bab-bab ni memang tak boleh dalam Islam. Memang Allah murka sungguh. Jadi masyarakat pandang serong sebab kerana Allah tak suka lah. Timbul dalam hati masyarakat, tak elok lah. Sebab bila mana orang mengambil pendekatan penceraian satu solution. Sebenarnya bukan satu solution sebenarnya. Solution pertamanya dalam Islam ialah bawa bincang dulu. Sebenarnya bincang dulu. Bincang. Tak boleh bincang juga, bawa gunakan peringkat. Kalau kita di Malaysia ni lah khususnya, kita ada syariah officer dia panggil. Maknanya kita minta nasihat dulu, khidmat nasihat. Kemudian tak boleh juga, barulah syariah officer kata boleh filekan penceraian. Okey. Jadi sebab itulah kalau kita, yang masyarakat pandang serong ni katakan setahun kahwin dah cerai. Itu yang pandang serong tu. Tapi kalau dah 10 tahun, bukan 10 tahun lah, belas tahun ke, tak heran lah. Tapi bila perceraian tu buruk pula, dia nampak dia sudah berumur cerai. Sebenarnya gitulah. Okey, baik. Perceraian dalam Islam ni tadi, bila mana kita lihat dah tak ada jalan untuk menyelesaikan masalah. Suami tetap dengan ego dia, si isteri tetap juga dengan keras hati dia. Maka mungkin jalan perceraian satu jalan yang terbaik. Sebab setengah orang, dia tak boleh selesaikan masalah dah. Mungkin dia perceraian, tak apa. Dan masyarakat dia kena akur sebenarnya. Perceraian tu, benda dibenarkan oleh syariat, kerana ada alasan kukuh. Dan kenapa masyarakat pandang serong sebenarnya sebab benda ni ilmu. Bila masyarakat tidak ada ilmu, dia tak faham. Itu satu. Yang kedua, cepat menghukum. Betul, masyarakat jangan kita panggil istilah sibuk tepikan orang. Lepas tu Sayyidina Umar pernah beri nasihat. Ketika engkau mendengar seorang lelaki memukul isterinya, jangan kau bertanya kenapa, jangan kau buat satu persepsi lah maksudnya. Oh, suami dia pukul isteri dia, mungkin isteri jahat. Tak mungkin gitu. Kadang-kadang mungkin sebab lain. Jadi kita tak tahu. Sebab itulah pentingnya kita, khususnya di Malaysia ni, kita ada jabatan agama, dia panggil al-ihwal perkahwinan lah. Ataupun dalam bahasa Arab panggil ahwal syakhsiyah, maknanya al-ihwal perkahwinan lah. Itu penting. Mereka akan menyelesaikan masalah. Even saya sebagai seorang ustaz ni pun, kalau orang tanya tentang masalah dia hubungan dengan suami isteri, saya tidak ada hak, tidak ada orang kata apa, suatu kita panggil kuasa untuk memutuskan. Lepas tu pentingnya selalu orang yang betul. Jadi masyarakat kita hari ni sebabkan itulah, bila mana kita cepat buat persepsi, dengan tak ada ilmu, cepat menuduh, mandang serong, pandang orang, terasa tak masyarakat kita, pandang orang tu kalau duda, kita tak pandang serong. Kita pandang serong bila orang tu panggil janda. Cepat pandang serong. Nampak? Sebab tu jangan pandang serong. Lepas tu kita tolong dia. Tanya dah makan belum, tak ada makan, kita bagi makan. Tak ada duit, bagi duit. Betul itu. Bukan kita hentam terus dia. Gitu. Satu Nabi sampai memberikan, orang kata satu jaminan lah, besarnya ganjaran pahala apabila kalau orang menolong orang yang kematian suami dan seumpamanya. Di dalam Islam tu lah kadang-kadang sebab kerana ilmu lah menyebabkan masyarakat pandang serong terhadap perceraian. Tapi walau bagaimanapun bagi mereka yang sudah berkahwin kena faham juga. Penting juga ilmu. Bukanlah perceraian itu satu solution. Tapi sebenarnya dia adalah suatu pilihan yang terakhir kita kata. Dia macam perang lah. Bila perang kita damaikan dulu. Tak damai juga masing-masing keluarkan nuklear masing-masing, torpedo, atom. Maka dalam perceraian adalah menyelesaikan konflik dari kedua pihak. Wallahu ta'ala alam. Okay, terima kasih Ustaz. Soalan saya seterusnya, ibu bapa yang bercerai, mereka memberi impak yang tinggi, terutamanya sebagai contoh dari segi kasih sayang kepada anak-anak mereka. Jadi, boleh Ustaz kongsikan apakah langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa semasa penceraian bagi membuatkan yang negatif kepada anak-anak mereka? Dia sebenarnya gini, bila mak bapak bercerai, tu saya tadi, sebenarnya bila suami isteri bercerai, nak bercerai ni kena ada ilmu juga. Bahawa masing-masing kena faham. Bila kita kata berlaku perceraian, bapak tetap bapak, mak tetap mak. Walaupun bapak dengan mak tu asal suami isteri. Ni banyak orang kita silap faham. Dia anggapkan bila bercerai je, itu bukan bapak aku tapi itu bukan mak aku. Termasuk keluarga sebelah mertua, keluarga masing-masing. Sama juga. Salah. Berlaku perceraian sebenarnya, bila mana berlaku perceraian, memang perceraian itu sebenarnya kita kena faham. Sebab tu perceraian itu, bercerai ni kuasa suami. Betul. Ataupun kita kata kuasa hakim. Hakim kata cerai-cerai lah. Kita kena faham, kena akur.
Walau bagaimanapun, bila berlaku perceraian, bukan makna bercerai itu memutuskan terus hubungan bapa dengan mak dia. Kalau masyarakat faham ni tak ada masalah. Dia ada hak jumpa bapa dia ada hak jumpa mak dia. Itu satu. Yang keduanya, kita kena ingat, bila berlaku perceraian, bapa tu tetap wajib beri nafkah kepada anak tu selagi mana anak tu belum lagi membesar. Besarlah. Cari nafkah sendiri. Mana belum balik kan umpamanya lah. Kita tengok pada tulisan fatwa di Malaysia lah. Bila mana si isteri, dia walaupun bertanggungjawab jaga anak tu, ataupun mungkin isteri tak baik, mahkamah putuskan bapa jaga, macam mana pun tetap dia teringin nak jumpa mak dia, suami kena lepaskan, kena benarkan. Macam mana juga bila isteri dia jaga anak tu, suami nak jumpa, benarkan jumpa. Sebab itu bapa dia. Keluarga masing-masing kena lapang dada dan menerima inilah hukum Islam. Sama juga suami. Bila suami sudah menceraikan isteri, itu tetap anak dia. Bila anak dia belum balik masa kecil, dia wajib beri nafkah. Selagi isterinya tidak berkahwin. Dan bila isteri dia dah kahwin dengan orang lain, orang yang kahwin pula dengan dia kena faham pula. Ini automatik jadi macam anak aku jugalah. Dan dia wajib beri nafkah. Gitu. Tapi itulah, saya kata penting itulah mahkamah ni orang tengah, hakim. Dia akan memutuskan macam mana status anak tu nanti bila katakan mak dia dah kahwin dengan orang lain. Mungkin tak sesuai duduk dengan suami dia. Mungkin bagi hak penjagaan pada bapa dia seumpamanya, itu kita kena akur. Betul kata 3 benda. Pertama, suami isteri faham segi hukum. Bila berlaku perceraian, mak bapak tetap mak bapak takkan terputus. Yang keduanya, memberi nafkah. Siapa yang wajib? Bila waktu wajib beri nafkah. Dan ketiganya ialah akur kepada keputusan pihak hakim mahkamah syariah sendiri. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau terusnya saya akan serah saya Umi Zafira. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Umi Zafira binti Selamat. So, saya akan sambungkan soalan dengan kawan saya punya soalan. Dia related dengan dia berhubung dengan soalan kawan saya, iaitu bagaimanakah proses hak penjagaan anak? Proses hak dengan anak ni sebenarnya dalam Islam ialah mak dia sendiri. Isteri lah. Sebab kerana itu dia bagi hadanah, hak-hak penjagaan anak. Kecuali bila si isteri bagi tahu yang saya tak bekerja. Contoh, saya tak bekerja, Tuan Hakim, jadi macam mana saya nak cara anak saya. Pada masa itu dia ada 2 pilihan. Sama ada serah pada suami setuju, atau suami kata tak apalah, saya nak mak jaga tapi saya tetap akan bagi nafkah. Dan hak-hak penjagaan itu pada isteri, macam mana pun tetap dia berhak melihat anak dia, bawa anak dia keluar, anak dia bercuti sama bapa dia, tetap gitulah. Tetapi hukum asalnya tetap isteri. Ataupun keluarga sebelah isteri. Ya, keluarga sebelah isteri. Tapi saya cakap tadi, bila semua faham, tak ada masalah. Si suami ni kadang-kadang ada degil juga, ego lah. Bila kata, memang tu hak penjagaan kau, itu hakim dah putuskan, itu hukum syarak, tak apalah kau jagalah, tapi aku tak nak bagi nafkah. Itu tak boleh. Itu berdosa. Sebab tu lah banyaknya kadang suami ni berdosa, atau istilah lain bapa tu berdosa. Suami tak suami dah, dia bekas suami. Bapa tetap berdosa dan dia berhutang dengan anak dia. Dia tak beri nafkah kepada si anak tadi. Bagi si isteri pula, dia kena ingat dia dah bukan isteri dia bekas isteri dia tak berhak ambil nafkah tu. Dia dah kira mencuri hak anak dia, satu. Yang kedua, bila dia kahwin saja, yang wajib bagi nafkah adalah suami yang baru. Bukan dia beri tibai dia bekas suami dia, yang hak anak dia sendiri. Banyak perkara lah, saya kata tadi, penting tadi sebenarnya ilmu lah. Ilmu tu penting. Dan pendedahan perkara sebut juga pentinglah masyarakat. Mungkin kita kurang info dalam perkara tu. Dan mungkin yang ketiganya, info ada, ilmu ada, tapi kurang takwa kepada Allah Ta'ala. Bila ada takwa, dia tahu dah, ini hak anak aku tak boleh ambil. Gitulah. Suami sama juga, dia akan tahu ini hak aku yang wajib aku tunaikan, tidak aku dosa sampai bila-bila. Sebab itulah kita lihat, implikasinya berat bila perceraian berlaku. Macam saya kata tadi, bila kita akan bercerai, satu solution yang pertama, habis. Takut institusi keluarga runtuh dah, anak-anak terbiar sebenarnya. Sebab bila kata dia still anak dia, dalam itu still isteri dia, kan sayang tu lain tau sebenarnya. Once bila dia bercerai, dia dah putus dengan isteri dia, kadang-kadang dia memang sayang anak tapi dia perasaan itu. Madak, dia rasa cemburu, marah, kau duduk dengan mak dan duduk dengan ayah, madak. Dia akan wujud gini-gitulah. Kalau masyarakat kita fikir benda ni, insya-Allah. Dia akan cari solution yang orang kata boleh menyelesaikan masalah lah. Allah Ta'ala alam.
Terima kasih Ustaz. Sama. Dan soalan lagi satu daripada saya ialah selalunya masa ibu bapa bercerai, kenapa hak penjagaan anak-anak lebih kepada wanita Ya, dibanding lelaki, dia kepada mak dia? Kita kena faham sebenarnya bila sebut mak ni melahirkan anak. Bila dia lahir daripada diri sendiri, kasih sayang dia tak sama dengan ayah dia. Segi realitinya, ayahnya dia kena cari nafkah. Dia kena kerja, mak tak kerja kebiasaannya. Kalau mak kerja pun, dia nak anak depan mata dia. Tanyalah mana wanita pun, bila kata saya nak ambil anak sekejap, sehari pun dia kata tak boleh, demam dia. Bayangkan kalau anak dia hilang setahun daripada pandangan dia sendiri. Jumpa pun 1 jam dia boleh, contohnya. Suami degil dia tak nak bagi. Itu antaranya sebabnya. Islam tahu dah, bapa ni macam mana pun, dia ada perasaan dia boleh pisah dengan anak lagi. Satu. Yang kedua, hikmah kita kena ingat. Bapa ni kadang-kadang mungkin dia kahwin lain. Perempuan ni pula satu tabiat dia, kalau itu bukan zuriat dia, dia kurang sayang. Betul kita tengok kan, kenapa filem-filem, betul tak filem tu buat? Ibu tiri. Bila perempuan tu garang sikit, kau ni macam mak tiri. Dia faham dah. Sebenarnya itu fitrah manusia. Anak sendiri dengan anak orang lain, dia beza. Sesuatulah kebaikan yang Islam dah atur ke dah. Hak hadanah, penjagaan anak itu lah pada ibu dia ataupun keluarga isteri dia sendiri. Sebab kasih sayang lebih lagi berbanding dengan si suami. Bukan suami tak sayang langsung, sayang. Tapi tadi saya sebutlah faktor 2 tadi tu. Sibuknya suami mencari rezeki, bekas suami lah. Si bapak lah, bapak cari rezeki. Kemudian juga dia juga kemungkinan barang kalian lah. Ya, bila dia dah ada orang kata isteri yang baru, takut gitulah tadi. Terseksanya anak-anak tu. Dan dia banyak berlaku sebenarnya kes-kes gini. Banyak berlaku. Ya, sebab itulah kadang-kadang terlihat budak-budak ni terbiar. Bukan tak ada bapa, ada. Cuma mak tu bukan mak dia. Ya, so itulah besar pahala juga bila kita kahwin dengan seorang lelaki, kita anggap lelaki itu adalah lelaki aku dan anak dia adalah anak aku. Tapi nak mewujudkan perkara tu susah tu. Dia bila susah tu pahala besar sebenarnya. Bila benda senang-senang, pahala kecil je. Allah Ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Dan saya ada soalan terakhir daripada saya. Saya nak tanya, dalam kawan saya dia mention pasal mengenai penceraian makin banyak betul. masa zaman sekarang. Dan satunya saya nak tanya adalah, adakah pergaulan bebas menjadi salah satu faktor kes penceraian? Ya. Sebenarnya pergaulan bebas ni yang diharamkan Islam. Tu kena faham. And kadang mungkin dia jadi faktor perceraian, saya tak nafikan. Bila masing-masing dari suami isteri, dia kena jangan bebas. Mungkin kawan pejabat, kawan tempat belajar itu sekadar itu saja. Tapi bila dia dah lebih dari kawan, dan kita kena ingat zaman sekarang zaman yang kita ke arah akhir zaman satu, kedua zaman fahsyah dengan mungkar. Kita tengok banyak kes berlaku begitulah. Bila mana masing-masing, tu saya tadi, kefahaman agama tak ada. Tak ambil berat soal agama. Sebab itulah faktor pertamanya, kita sebut isteri dulu lah. Pertama cakap isteri dulu. Isteri nak keluar rumah ni, nak bekerja dalam Islam, dia kena ikut beberapa syarat lah. Bekerja jangan langgar syariat. Tutup aurat sempurna, jaga pergaulan bebas. Pergaulan bebas ni sebenarnya macam itulah kita lihat. Suami dia ada perasaan cemburu. Isteri pun ada cemburu. Cemburu ni benda yang memang kita kata package. Allah jadikan manusia cemburu tu memang ada dah. Bohonglah kalau manusia tak ada cemburu kan. Jadi contohnya bila dia tahu isteri dia bergambar dengan lelaki lain, makan sekali-sekali. Walaupun ramai-ramai, perasaan suami tetap suami. Dan kita kena ingat dalam Islam pun bila satu benda mungkar ni adalah perkara dosa yang berlaku secara terbuka. Itu mungkar. Kalau maksiat tertutup. Sebab saya panggil kat Islam mungkar. Suami nampak isteri dia buat benda mungkar. Maka dia tak cegah, tak halang, dia dayus. Itu Nabi kata, ad-dayus la yadkhulul jannah. Lelaki dayus tak masuk surga. Qila, sahabat bertanya, wa mad dayus ya Rasulullah? Apa dayus tu? Dayus itulah alladhi yuqirru al-ma'siyata fi ahli ataupun yuqirrul munkara fi ahlihi. Orang lelaki biarkan benda maksiat atau mungkar berlaku dengan ahli keluarga sendiri. Ahli keluarga sendiri itu masuk isteri dia lah. Dia biarkan saja. Maka dia satu benda yang dipanggil kita panggil dayus. Jadi kalau gitulah, katakan saya ambil contoh pertama dulu. Suami buat tahu, isteri kata, oh suami I okey sporting. So kita akan jangkakan perkara lebih dahsyat akan berlaku tu.
Wa'alaikumsalam lepas tu saya pernah sembang dengan pendakwa raya. Pendakwa raya ni maknanya pendakwa raya mahkamah syariah lah. Berarti dia akan baca kes dan dia akan dakwa. Kes yang berat saya lihat yang pernah saya sembang, sempatlah kami sembang, dia kata isteri jual diri dengan keizinan suami. La haula wala quwwata. Benda ni 5 tahun lalu berlaku. Dia kata berlaku. Suami dia duduk di Johor, isteri kerja kat Kuala Lumpur sebab kata kenapa awak suami awak benarkan awak jual diri ni. Dia kata sebab nak bayar duit kereta. Kita MyV je. Jadi bayangkan dia menjadi orang yang orang kata kelas pertama lah. Ya, nak sewa hotel tu. Bayangkan Hotel Bullman. Ingat lagi petang kapal tu dia buat di Hotel Bullman. Bayangkan sampai peringkat begitu. Jadi itulah kadang-kadang kalau bagi suami yang ada rasa sensitivity, tak nak isteri dia bergaul bebas, akan berlaku perceraian. Itu memang kita kata benda yang jangkaan yang boleh berlaku. Kita ambil sebaliknya, lelaki sama juga. Bila lelaki tu dah merenyam sangat dekat pejabat, begitu pula ada yang melayannya, mungkin isteri dia akan jadi cemburu. Tak ada kata isteri tu boleh kata tak cemburu, tak ada. Mesti ada. Maka itulah antara perkara yang jadi faktor kepada perceraian. Pergaulan bebas. Lepas tu dalam Islam, kena ambil kira. Pergaulan bebas ni bukan sekadar yang diharamkan laki perempuan duduk berduaan tempat yang sunyi saja. Malah juga kerana mungkin duduk kawasan yang ramai tapi berdekatan. Kan? Dekat-dekat. Bila dekat-dekat tu macam-macam boleh berlaku. Senggol menyenggol. Senggol tak sengaja, senggol sengaja. Itu benda tu dalam Islam tu haram. Bila dah lelaki perempuan jadi gitu, apa yang akan berlaku? Nafsu. Maka gitulah. Bila dua-dua orang kata tidak bertepuk sebelah tangan, maka berlakulah benda lebih dahsyat lagi. Dan inilah banyak berlaku sebenarnya. Ini banyak berlaku. Wallahu ta'ala. Betul lah, memang banyak sekarang ni perceraian kerana pergaulan bebas. Ya, banyak. Terima kasih menjawab soalan Ustaz. Sekarang saya nak soalan kepada kawan saya pula. Okey, terima kasih Umi kerana memberi saya peluang untuk bertanya Ustaz tentang topik perceraian pada hari ini. So, jadi soalan saya kepada Ustaz adalah apakah keperluan berpoligami dalam Islam? Poligami ni adalah Islam sebenarnya perkara yang dihalalkan. Itu pertamalah kita kena faham. Dan bila Islam menghalalkan mungkin kita kena faham ada hikmah, ada kebaikan dia. Okey. Soalan sekarang ni apa kebaikan dia kita lihat sebenarnya. Pertamanya saya teringat Ahmad Didat ni dia pernah Ahmad Didat ni rahimahullah dia pernah berdebat dengan orang non-Muslim. Sampai ada seorang wanita Amerika, saya ingat lagi, umur 30-an saya rasa, atau 40-an gitulah, dia tanya. Kenapa dalam Islam ni benarkan perkahwinan ramai, sedangkan saya tengok kawan-kawan saya orang Arab di sebelah negara Teluk lah, the Gulf country kata dia, banyak begitu kata dia. Ahmad Didat ni pandai, cerdik. Dia tanya balik. Dia kata, how old are you? Berapa umur kau? Dia kata, dalam 50 gitulah, dalam 40 ke 30-an gitulah, ataupun lewat 30-an. Dia kata dah kahwin belum? Belum. Dia kata, Islam benarkan kahwin ni sebab orang Islam Kristian orang macam kau lah. Dia kata gitu. Kau pun takkan kahwin lagi kan? Cuba kau bayangkan lelaki yang nak jadikan kau sebagai isteri nombor 2. Kau rasa bertuah sebenarnya. Sebab ada lelaki yang jadikan kau sebagai isteri. Nampak tak? Dia semua orang tepuk tangan dan dia pun tak boleh nak tanya soal lain lah. Dia soalan mati akal. Dalam Islam gitu sebenarnya. Dan yang keduanya kita kena faham kan, sebenarnya bila si isteri tadi, dia ada mak bapak dia. Dia ada mak bapak dia. Dia boleh khidmat dengan mak bapak dia. Mungkin ketika suami dia pergi ke rumah madu dia bolehlah minta izin yang suami dia akan bagi, okay, saya nak balik rumah mak ayah saya, okay, baliklah satu Ahad. Yang bagi isteri nombor 2 pula sama juga. Bila time dia dengan suami isteri pertama, dia mungkin dapat luangkan masa dengan ibu bapa dia yang masih hidup. Ini antara hikmah kita nampak sebenarnya. Dan dalam Islam pula, kesilapan bila berlaku poligami itu bila orang nampak nafsu semata-mata. Itu dia. Sebenarnya kena ingat, bila berkahwin dia ingat aku nak zuriat, aku nak meramaikan umat Muhammad. Ataupun juga dia kata aku nak banyakkan keluarga. Banyak kenal. Saya pernah tanya tu orang hamba Allah ni, dia tak saya ni, orang Pakistan kahwin dengan orang sini, isi pertama Pakistan, kedua Malaysia, ketiga Indonesia ke, keempat Kemboja. Tak saya keempat. Dia memang bekas student UIA, tapi dia dah otai lah, lama lah orang lama. Orang Pakistan, tapi dia duduk sini. Dia kata apa? Dia kata anak-anak saya sendiri pun ada keluarga. Pergi Kemboja ada keluarga, pergi Indonesia ada keluarga, pergi Pakistan dah tentu keluarga dia Pakistan lah, bapak dia Pakistan kan. Gitu kata dia. Dia kata kelebihan dia nampak gitu kan. So saya mengangguk je lah. Dan
Dan sebenarnya bagi saya tak heran. Memang saya banyak kenalan daripada Pakistan ni gitulah. Even kalau Pakistan yang kata memang isteri dia orang tempatan pun sampai dia kata tinggal saya. Isteri dia pun sendiri offer, bang abang carilah yang kedua. Dan mana yang saya kenal yang sekarang yang 3, dia itu biasalah, normal lah. Mungkin pada diorang tu biasa. Lagi orang Afrika. Mereka memang itu, dia meramaikan lagi dia punya kalau Afrika dengan istilah kabilah. Kita ingat kabilah ni orang Arab je kan. Afrika sama, dia kabilah. Lepas tu saya pernah jumpa kan, muka berlainan tapi satu bapa, lain-lain mak. Implikasi dia satu je. Ada setengah tu, satu kisah berlaku, ada budak atas minta duit, dia kata kau anak siapa? Aku anak kau lah. Dia tak kenal ada anak dia. Sebab ramai pernah berlaku gitu. Jadi dia tanya kau anak siapa? Aku anak kau dah. Ya. Itu memang kelakar lah. Bila kita duduk dengan orang international ni macam-macam cerita lah kan. Sebab tu kita nampak itulah hikmah dia. Tapi bila kita tengok poligami tu gagal sebab kerana suami lah terutamanya. Dia gagal memahami kenapa Islam menghalalkannya. Sebab itulah kadang-kadang mungkin dia ada 2-3 isteri tapi tanggungjawab dia tidak ada. Maka ni masalah dia. Satu lagi yang ketiga lah. Tadi saya sebut bukan semata-mata kerana nafsu. Dan tapi kadang-kadang juga poligami juga kerana hal-hal keadaan demikianlah begitu berlaku. Kita lihat bila ada pihak suami ni, dia terlalu ramai sangat kenalan tapi tak pernah pada hubungan halal. Ini masalah dia. Pernah saya nasihatkan orang macam ni kan. Saya kata daripada anda berlaku begini, baik anda berkahwin lah. Sebab saya nampak peringkat dia dah serius. Contoh kita tengok kan dia dah bersalaman dengan perempuan yang dia kenalnya kawan je, yang kawan rapat. Saya kata dah kini haram dah, tak boleh juga. Saya sebagai seorang ustaz saya nasihatkan kahwinlah. Dan alhamdulillah kahwin dah sekarang. Dan beranak pinak dia pun. Jadi mana ni kita nasihatkanlah sampai hubungan jadi begitu kan. Sebagaimana soalan daripada Ummi Zafirah ni lah, sebab mungkin pergaulan bebas. Betul. Dia bebas sangat. Isteri tak boleh kata apa dah kat suami aku ni, tak boleh sangat dah. Terlampau sangat mesra alam kan macam mana. Tapi isteri masih lagi sayang kan. Suami dia tu tak kisah. Bukan tak kisah, dia marah. Tapi marah-marah tu masih sayang lagi. So isteri pun rela lah. Gitulah sebenarnya. Jadi sebab itulah poligami ni nak berjaya sebenarnya dia mesti kepahaman di pihak suami dan isteri sekali. Itu sebenarnya. Bila dia faham tak ada masalah. Allah Ta'ala alam. Itu sekadar tu yang saya mampu jawab lah. Saya nak tanya saya pengalaman, tak ada pengalaman. Pengalaman sembang kan. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Jawapan tersebut. Setelah pun kita bersoal jawab tentang perkahwinan, poligami, perceraian pada zaman ini dari aspek agama Islam. Ada soalan terakhir untuk bagi kat Ustaz. So, apa pendapat Ustaz? Pada pendapat Ustaz, adakah terdapat larangan yang perlu sesebuah keluarga ikut ataupun patuh dalam membina keluarga bahagia berdasarkan Al-Quran dan hadis? Okey, baiklah. Jadi kalau kita tengok bila seseorang dah berkeluarga lah, dah keluarga mana dah beristeri, itu yang minimal lah, yang maksimal sudah beranak, pinak. Kita lihatlah dalam Islam adalah larangan-larangan yang mesti dia patuhi. Kita tak panggil larangan lah, hukum hakam lah yang wajib dia patuhi. Anak ni terutamanya lah, kita nak bagi dia selamat dunia dan akhirat ialah dia kena patuh 3 waktu ni. Dia tak boleh masuk bilik mak bapak dia suka hati dia je. Kecuali kalau dia budak sangat lah yang belum balik. Kalau yang dah balik ni, pertama sebelum waktu subuh. Jangan masuk bilik mak bapak dia. Sebab waktu sebelum subuh biasanya mak bapak tidur. Dia tidur tu maklum lah. Pakaian tidur tak sama macam pakaian dia pergi ruang tetamu. Tak sama pakaian macam kat luar rumah kan. So kalau anak tu masuk, tambah pula anak tu dah balik. Terkejut dia nanti. Itu penting. Itu satu. Yang keduanya ialah ketika mana waktu tengah panas, tengah hari lah. Biasanya tengah panas duduk dalam bilik ni ialah orang akan jadi pakaian tu nipis-nipis belaka lah. Nipis satu, pendek satu hal. Kan? Bapak seluar pendek, mak lagi pendek pakaian dia. Anak tak boleh masuk. Dan anak kau nak masuk kena minta izin dulu. Itu dia. Pasal dia dah balik. Kalau budak-budak tak apa, kecil-kecil dia tak faham apa lagi. Kan? Cuma dia tutup mata lah, tak malu. Kan? Jadi nak cerita kat orang dia tak reti lagi, tak apa. Yang ketiganya ialah setelah waktu Isyak. Mak apa tu nak tidur pula. Jangan. Dia sesukati nak masuk bilik dan dia kena minta izin. Kecuali yang belum balik. Sebab itulah perlu kita kata benda ni kita kena ikut. Sebab apa? Bila anak tu tadi
dia bebas kan. Mak bapak pula bebas pula berpakaian dalam rumah. Macam tu hubungan dia dengan suami depan anak dia tak cover sangat. Anak-anak tu akan belajar something lah daripada itu sendiri. Betul lah pendidikan tu mula pada rumah lagi, rumah tangga lagi. Pendidikan dalam Islam ni sebelum suami seorang lelaki milih calon-calon isteri. Itu pertama. Lepas tu macam mana jadi isteri pula. Itu yang kedua. Yang ketiga macam mana pula dia ada anak-anak. Sebab itulah ketiga-tiga benda ni suami, isteri dengan anak-anak dia mula kat rumah dulu. Sebab rumah tu dia punya kampung dia, negeri dia, negara dia sebenarnya. Dia maksudnya didik anak-anak dia. Betul kita lihat kan macam mana mak bapak nak bagi hubungan tu makin kuat bila ada dua hubungan jaga. Pertama hubungan dengan Tuhan, yang kedua hubungan dengan manusia. Maksud tu keluarga lah. Macam mana nak wujudkan dia? Solat berjemaah dalam rumah. Jangan suami asyik pergi surau masjid je. Betul-betul dituntut. Tapi kalau sepenuh masa di surau masjid tak pernah sembahyang jemaah kat rumah, maka tak wujud kasih sayang. Tak wujud rasa perasaan hidup beragama dalam keluarga. Tak pernah lagi suami tu jadi imam untuk isteri. Tapi kalau kita tengok isteri jadi imam untuk suami, pelik lah tu. Macam sekarang ni kan. Ada kes gitu. Kalau kita lihat pun memang tak masuk akal lah. Kan? Orang perempuan kita tahu tabiat dia suka sangat suami dia berwibawa. Jadi imam boleh, baca doa boleh, betul. Macam tu. Tiba-tiba isteri dia pula jadi imam. Kan? Apa agak-agak perasaan suami dia? Dia lawan tu. Okey sebenarnya ni kan. Tak. Dia gitu. Islam letakkan itu dah sebenarnya. Perasaan isteri dengan suami dia tak sama. Tanggungjawab pun tak sama kan. Di masing-masing fitrah tak sama. Okey, bila anak-anak pula tengok, dia rasa bangga. Bapak aku jadi imam lah. Bapak aku baca doa lah. Mak aku pula jadi makmum lah. Aku nak jadi makmum sekali lah. Tak. Itu di mana yang lain pula, suasana makan minum pun berjemaah. Dia akan urut, dia kasih sayang tanya. Betul kita tengok kadang-kadang kenapa anak-anak tu jadi macam liar. Dia kata dekat rumah pun mak bapak dah bergaduh. Nak makan sekali pergi jauh lah. Nak sembang gelak tahun tak ada. Masing-masing tengok handset masing-masing. Nampak tak? Dia tak ready. Tak wujud suasana tu. Sebab apa kita tak ikut macam mana rumah tangga adalah tempat untuk mendidik isteri dan anak-anak sebenarnya. Macam saya sebut tadi kan. Itu dia sebab dia. Kenapa Islam letakkan waktu ni boleh masuk bilik. Waktu ni tak boleh. Waktu ni kena masuk, kena minta izin. Jangan main buka pintu je. Semua tu sebab kerana apa? Dari rumah lah semangat pendidikan itu mesti wujud. Jangan dah keluar rumah baru nak didik. Tak jadi. Sebab apa dekat luar sana tak ada orang nak ambil berat tentang budak-budak ni. Melainkan mak bapak dia sendiri je. Tapi yang ada ialah tukang nak marah budak-budak ni ada. Betul saya kata. Orang nak marah budak kat luar lah. Kau ni anak siapa? Kenapa kau gitu? Itu yang boleh buat dalam masyarakat. So Ustaz nak cakap masyarakat, dek, anak jangan buat gini tak boleh dalam Islam ni. Cara sebenarnya gini. Itu jarang dijumpa. Jarang. Tapi yang ada, kalau itulah mak dia, itulah bapak dia. InsyaAllah. Wallah ta'ala alam. Sebiji. Baiklah, sekian sahaja perkongsian daripada Ustaz Azhar kita. Terima kasih Ustaz kerana sudi untuk ditemu bual pada hari ini. Sama-sama. Okey, insyaAllah. Minta maaf lah jawapan macam orang ceramah lah hari ni. Tak apa. Sebab memang itu yang kita perlukan pun. Okey, tak apa. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Salam. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Okey, Salam Ustaz. Terima kasih. sama.